Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua warga Seri Abim Sungai Ramal, anak-anak murid, ibu bapa dan juga guru-guru sekalian. Okey, sebelum saya memberi taklimat berkenaan dengan pengurusan kokurikulum, sebelum itu saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah Puan Nur Ain binti Mak Zawai, merupakan guru penolong kanan kokurikulum Seri Abim Sungai Ramal Dalam. Dan setiausaha kokurikulum Puan Zurina Amira binti Samsudin dan bendahari kokurikulum Puan Hawa Mas Azfar binti Ahmad. Okey, sebelum cikgu memberi taklimat kepada semua murid-murid tahap 2 iaitu tahun 4, 5 dan 6. Okey, sedikit sebanyak maklumat ini adalah untuk dia bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepentingan kokurikulum dan PAJSK kepada semua murid-murid tahap 2. Okey, selain murid-murid cermelang dalam akademik, murid-murid juga perlu memberi fokus terhadap penilaian pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum iaitu PAJSK. Okey, kenapa PAJSK itu penting? Okey, kerana pada tahun 2021 UPSR ni telah dimansuhkan dan pentaksiran murid selepas ini adalah berdasarkan daripada 3 komponen. 3 komponen iaitu pentaksiran bilik darjah PBD, pentaksiran psikometrik dan salah satu kepentingan PAJSK adalah pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum. Salah satu komponen dalam PAJSK ialah aktiviti kokurikulum. Ia merangkumi pasukan badan beruniform, kelab persatuan dan sukan permainan. Bagi badan beruniform di Seri Abim Sungai Ramal, kita dapat 2 unit badan beruniform, iaitu yang pertama Brigade Bakti Malaysia BBM adalah untuk murid lelaki dan Pergerakan Puteri Islam Malaysia PPIM bagi murid perempuan. Okey, untuk penyelaras badan beruniform iaitu Ustaz Muhammad Yasir bin Abu Hanifah. Seterusnya, kelab persatuan di Seri Abim Sungai Ramal terdapat 10 kelab persatuan, iaitu yang pertama Kelab Sains Teknologi dan Kejuruteraan dan Matematik STEM. Kedua, Kelab Persatuan Kemahiran Al-Quran. Ketiga, Kelab Jawi dan Hot. Keempat, Kelab Bahasa Melayu. Kelima, Kelab Bahasa Inggeris. Keenam, Kelab Bahasa Arab. Ketujuh, Kelab Nasyid. 8, Kelab Reka Cipta dan Inovasi. Kesembilan, Kelab Pencipta Alam atau Alam Sekitar. 10, Kelab Doktor Muda. Okey, guru penyelaras bagi Kelab Persatuan iaitu Cikgu Arifah binti Adnan. Seterusnya, untuk sukan permainan yang ada di Seri Abim Sungai Ramal, kita mempunyai 9 sukan permainan. Yang pertama, bola sepak hanya untuk murid lelaki sahaja, bola tampar lelaki dan perempuan, bola jaring hanya untuk murid perempuan sahaja. Yang keempat, badminton. Yang kelima, catur. Yang keenam, olahraga. Yang ketujuh, pingpong. Yang ke-8, bola baling. Dan yang ke-9, sepak takraw. Ini hanya untuk pelajar murid lelaki sahaja. Okey, penyelaras untuk sukan dan permainan adalah Cikgu Ahmad Syawal bin Muhammad. Okey, untuk pengetahuan semua, pendaftaran kokurikulum ini akan dibuka pada 4 Mac 2022 sehingga 7 Mac 2022. Setiap kelab mempunyai kuota yang telah ditetapkan. Jadi, cikgu harap semua boleh memberi kerjasama untuk mendaftar kokurikulum pada waktu yang telah ditetapkan. Okey, pautan pendaftaran dan video tutorial pendaftaran akan diberikan di dalam grup WhatsApp kelas atau di Facebook, YouTube dan Instagram Seri Abim Sungai Ramal. Sebarang masalah berkaitan pendaftaran kokurikulum, sila berhubung dengan Setiausaha Kurikulum iaitu Cikgu Amira di talian 010-241-2792. Seterusnya, Cikgu Amira akan terangkan peraturan perjumpaan kokurikulum. Bila aktiviti kokurikulum dijalankan? Aktiviti kokurikulum dijalankan mengikut hari dan masa yang telah ditetapkan.
Okey, murid tahun 4, 5 dan 6 perlu mengikut unit, kelab dan permainan yang telah ditetapkan. Tidak boleh bertukar-tukar unit, kelab ataupun permainan. Jika ada masalah, boleh berhubung dengan penyelaras co-curriculum. Okey, pakaian. Murid perlu memakai pakaian rasmi unit beruniform, unit masing-masing, Brigade Bakti ataupun Puteri Islam pada hari Isnin minggu ketiga setiap bulan jika ada dan akan dimaklumkan. Murid boleh memakai t-shirt unit beruniform ataupun pakaian rasmi unit beruniform, selalunya akan dimaklumkan oleh guru penasihat. Okey, jadi semasa aktiviti kelab, persatuan dan permainan, murid memakai pakaian koko yang lengkap dan berkasut. Tempat pelaksanaan co-curriculum. Okey, untuk Brigade Bakti Malaysia, okey, tempatnya adalah di dataran bas, kelas ataupun bilik khas, mengikut aktiviti yang akan dijalankan. Begitu juga Puteri Islam di dataran Al-Hikmah, kelas ataupun bilik khas. Okey, tempat pelaksanaan co-curriculum bagi kelab persatuan seperti berikut. Dan tempat pelaksanaan kurikulum untuk sukan dan permainan seperti berikut. Sekiranya PDPR, aktiviti kurikulum yang akan dijalankan atas talian menggunakan Google Classroom dan Google Meet. Kehadiran perjumpaan. Murid-murid wajib hadir perjumpaan 36 kali setahun. 12 kali perjumpaan untuk unit beruniform, 12 kali perjumpaan untuk unit kelab persatuan dan 12 kali perjumpaan untuk unit sukan permainan. Kehadiran akan direkod di dalam sistem ASIS oleh guru pembimbing. Bawa peralatan dan kelengkapan sekiranya ada mengikut unit masing-masing. Dalam situasi sekarang, iaitu situasi aktiviti co-curriculum semasa pandemik COVID-19. Aktiviti co-curriculum tidak boleh dilaksanakan secara bersemuka, termasuklah aktiviti sukan dan permainan co-akademik. Tapi, ini tertakluk kepada arahan KPM, NKN dan KPM. Seterusnya, kita akan lihat komponen pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan co-curriculum PAJSK. Terdapat 3 pelaporan di dalam komponen tersebut. Yang pertama iaitu SEGAK, di mana SEGAK di bawah unit kurikulum, dan yang kedua co-curriculum, dan yang ketiga extra curriculum. Bagi co-curriculum, okey, ia melibatkan aspek aktiviti co-curriculum dan sukan. Okey, terdapat keseluruhan jumlah bagi aktiviti co-curriculum adalah 110 markah. Bagi penglibatan 50 markah, penyertaan 40 markah dan prestasi 20 markah. Mengikut seperti yang tertera jawatan, peringkat, komitmen, khidmat sumbangan, kehadiran dan pencapaian. Seterusnya, bagi elemen penjawatan dalam kelab persatuan dan sukan permainan, di mana bagi jawatan kelab, sukan dan permainan pengerusi, kapten pasukan, ketua rumah, murid akan memperolehi 10 markah. Dan naib pengerusi, penolong ketua rumah, penolong kapten, setiausaha dan bendahari, murid akan memperolehi 8 markah. Penolong setiausaha, penolong bendahari, ahli jawatan kuasa, murid akan memperolehi 6 markah, bagi ahli aktif 4 markah, bagi ahli berdaftar 2 markah. Bagi ahli aktif, murid mendapat 4 markah sahaja berbanding dengan ahli berdaftar. Perbezaan di antara ahli aktif dan ahli berdaftar, murid bergiat aktif dalam ketiga-tiga komponen iaitu kelab persatuan, sukan permainan dan badan beruniform. Berbeza dengan ahli berdaftar, hanya berdaftar di atas kertas semata-mata, ya. Okey, seterusnya. Okey, skor bagi aspek penglibatan iaitu elemen penjawatan, pasukan unit beruniform, anjuran badan bukan kerajaan NGO. Okey, yang ini merupakan jawatan-jawatan yang telah murid sertai untuk unit beruniform di luar daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu badan bukan kerajaan. Contohnya seperti apa? Seperti Badan Brigade Bakti, okey, Brigade Bakti Malaysia ataupun Puteri Islam,
ataupun pengakap dan sebagainya. Berikut merupakan ranking-ranking ataupun markah-markah yang diperolehi. Sekiranya murid-murid dapat pangkat dan sebagainya, murid-murid akan mendapat perolehi markah yang lebih tinggi. Seterusnya untuk elemen penjawatan seni bela diri iaitu silat. Okey, yang ini adalah contoh-contoh jawatan-jawatan yang telah boleh sertai iaitu dari segi pengerusi, bengkung merah, tali pinggang hitam, murid boleh memperolehi 10 markah dan sebagainya. Okey, yang ini pula adalah jenis-jenis penglibatan murid iaitu penglibatan pertama, murid yang didaftarkan sebagai atlet, peserta perkhidmatan, perkemahan, kejohanan, kursus, karnival, program pertandingan. Ini adalah dikategorikan sebagai penglibatan pertama. Okey, bagi penglibatan kedua, penglibatan murid dalam aktiviti seperti jawatan kuasa pelaksana, petugas teknikal, persembahan selingan, dan bagi penglibatan ketiga, penglibatan murid yang bersifatkan untuk meramaikan majlis seperti penyokong, kumpulan sorak dan sebagainya. Ini pula adalah merupakan skor elemen bagi penglibatan-penglibatan yang disebut sebentar tadi. Okey, contohnya murid mendapat di peringkat antarabangsa untuk penglibatan yang pertama. Murid akan memperolehi 20 markah. Bagi untuk penglibatan yang kedua, murid akan memperolehi 15 markah untuk antarabangsa. Bagi penglibatan yang ketiga, murid akan memperolehi 10 markah untuk peringkat antarabangsa dan seterusnya. Okey, bagi sijil pengiktirafan, ini penting ya. Sijil pengiktirafan program diberikan kepada semua bahagian yang menganjurkan aktiviti kokurikulum di bawah sektor operasi pendidikan KPM. Walau bagaimanapun, bagi memberi peluang yang luas kepada semua, KPM juga memberi pengiktirafan kepada aktiviti yang dianjurkan oleh pihak lain. Okey, contohnya ini perlu dapat kelulusan dan pengesahan program terlebih dahulu daripada BKK iaitu Bahagian Sukan Kesenian dan Kokurikulum KPN. Senarai badan-badan yang terlibat dan contoh aktiviti adalah seperti berikut yang diterterakan. Cikgu mengambil satu contoh iaitu Badan Bukan Kerajaan NGO. Murid menyertai Badan Bukan Kerajaan NGO yang mendapat kelulusan daripada BKK, contoh Jamburi Antarabangsa Pengakap, anjuran Persekutuan Pengakap Malaysia. Ia boleh dimasukkan dalam markah PAJSK. Contoh yang terdekat dengan kita adalah Iktifal Sukan Kebangsaan ataupun Iktifal Akademik Kebangsaan IKSA, di mana penganjurnya adalah Yayasan Takmir Pendidikan. Mereka telah mendapat kelulusan daripada BKK dan ia telah diiktiraf oleh KPM. Aktiviti ekstrakurikulum di mana merupakan satu kegiatan sukarela yang bermanfaat pada atau di luar waktu persekolahan. Aktiviti mesti diiktiraf oleh KPM atau anjuran KPM. Untuk makluman semua, di dalam ekstrakurikulum terdapat 4 elemen penting iaitu perkhidmatan, anugerah khas, khidmat masyarakat dan program nilam. Dan ini merupakan sekiranya murid-murid mendapat markah tertinggi dalam perkhidmatan iaitu di dalam kategori pengawas sekolah, ia akan diambil kira jumlah yang paling tinggi sahaja. Ini merupakan contoh pelaporan pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum. Setiap murid akan memperolehi keputusan ini di akhir sesi persekolahan. Okey, di akhir sesi persekolahan ini penting ya untuk murid-murid sekalian, di mana jumlah kumulatif akan diambil dari setiap tahun dari darjah 4, darjah 5 dan darjah 6. Ia akan diambil kira daripada darjah 4, 5 dan 6. Ini kerana semua murid-murid perlu bergiat aktif daripada darjah 4 lagi. Okey, dan seterusnya sukan permainan
permainan, kelab persatuan dan badan beruniform. Untuk makluman semua murid-murid dan ibu bapa, sekiranya murid-murid ingin mendapat markah yang lebih cermelang dan tinggi, murid-murid diminta menyertai pertandingan-pertandingan dan perlu bergiat aktif dalam pertandingan semua, tak kira dari segi sukan permainan, kelab persatuan dan badan beruniform. Anak murid-murid boleh lihat contoh yang tertera. Salah satu murid menyertai pertandingan antarabangsa, kebangsaan dan juga sekolah. Langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak sekolah bagi komunikasi dua hala, kita akan memuatkan aktiviti co-curriculum secara atas talian dengan mewujudkan Google Site co-curriculum Seri Abim Sungai Ramal. Dan link boleh didapati di dalam description WhatsApp setiap grup bagi tahun 4, 5 dan 6. Ini merupakan proses kerja pertandingan aktiviti luar aktiviti dalaman yang disertai oleh murid. Murid-murid dikehendaki memasukkan sijil yang telah diperolehi ke dalam Google Classroom seperti yang tertera. Begitu juga dengan proses kerja bagi pertandingan aktiviti luaran. Ini adalah contoh penghantaran sijil untuk perekodan ke dalam markah ke dalam sistem PAJSK. Itu sahaja daripada pihak unit co-curriculum Seri Abim Sungai Ramal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi